Okey. So untuk mana tadi? Okey. Kita masuk mana tadi? Tokyo. Okay, so Tokyo market, bila kalau kamu perasan, bila kamu trade di Tokyo market, market sangatlah perlahan. Okay, so kita pun tak galakkan trader untuk trade di waktu Tokyo market, melainkan kalau ada news-news yang tertentu. Okay, so kalau waktu biasa, dia akan agak slow lah. So kalau kita trade pun agak penat. Ataupun kita membazir masa kat situ. Okay, so kalau nak waktu Tokyo ni sebab dia takkan banyak movement. Tapi kalau let's say kamu nak tengok fokus kepada negara-negara tertentu seperti China, dan bolehlah tengok pada waktu siang. Okay. Tapi kalau waktu untuk currency-currency, dia takkan ada impact sangat. Melainkan ada fundamental. Okay. Kalau tak ada fundamental, movement tak begitu besar. Okay. So, waktu Tokyo market, kita akan ada Australian dollar, New Zealand dollar dan Japan. Okay. Dan kita pun akan fokus kepada data dari China market. China punya data tu sangatlah penting. Kalau apa-apa yang berlaku kepada China, dia akan impact balik kepada Australia, Japan dan actually kepada New Zealand sekali lah. Okay, so kalau China tu positif, Australia pun akan positif, Japan pun akan positif sekali. So selalu kalau trade waktu siang, kalau nampak ada data daripada China, bolehlah fokus kat situ. Okay. Kalau tak ada data China, movement takkan begitu besar sangat lah. Okay. Melainkan hari tersebut ada news daripada Australia ataupun Jepun. Okay. So selalunya waktu siang kita jarang trade. Kita lagi best kalau trade pada waktu London session. Sebab London session lagi ramai trader dah ada. So bila ramai trader dah ada, liquidity pun dah makin kuat. Okay. So bagus. Liquidity makin bagus. Okay. So bila liquidity makin bagus, spread makin murah. Okay, so siang-siang spread mahal sedikit. Okay, so sebab tak ramai orang nak masuk. Okay, so kalau nak trade, paling bagus start off dari London session lah. Okay, start daripada London session. Okay, so di London session ni kita akan ada 3 currency yang akan kita fokus on. Okay, so okay, so kita akan ada Euro, GBP dan juga Switzerland franc kat sini. Okay, so 3 tu antara yang paling ramai orang akan trade lah. Kita akan ada Euro, kita akan ada GBP, CHF yang paling tak popular sekali lah. Movement tak begitu besar. Okay, so kalau nak boleh trade antara Euro atau GBP kat dalam. Okay. So pada waktu ni, dua-dua ni selalunya akan positif ataupun kuat lah. Okay, so kamu akan nampak Euro USD menaik, GBP USD pun menaik. Okay. So selalunya akan macam tu di awal pagi, di awal sesi London lah. Okay, so di mana currency tengah kukuh. Okay, so kalau contoh macam GBP, macam hari ni tak ada movement sangat. Dia naik tapi slow. So steady. Okay, so kalau perasan, kalau macam GBP, dia akan siang turun. Okay. Siang dia akan turun dahulu. Kita ambil kat chart yang kosong. Okay. So siang dia akan lemah. Kemudian petang tu baru dia jadi kukuh. Okay. Dia lemah dulu, tu kukuh. Setiap hari selalu akan ulang. Lemah dulu, kemudian dia baru dia kukuh. Okay, so selalu ni akan macam ni lah. Kebanyakan movement Euro ataupun GBP pada hari-hari yang normal, okay, dia akan macam ni, turun dahulu kemudian naik balik. Okay, so selalulah fokus kat sini kalau nak trade. Dia senang sikit nak detect movement lah. Okay, untuk GBP boleh, untuk Euro USD pun boleh. Okay, tetapi bukan setiap hari lah. Dia akan ada waktu-waktu tertentu. Okay, contoh macam Euro, dia dah turun, malam dia naik. Okay,
Ini tak jadi. Ini terus naik. So ada waktu-waktu dia lah. Tak semua kali akan jadi sama. Tetapi secara default atau secara khususnya dia akan turun dahulu kemudian naik balik semula. Sebab dia tak start kukuh pada masa London market. Okay. So diikuti pula dengan New York session. New York session ni senang je. Dia ada US. Okay. Tetapi dia buka dahulu sebelum London close. So dia akan ada pergolakan kat situ lah. Okay. Especially di antara pukul 9 hingga 11 malam. Okay. So antara 9 hingga 11 malam. Okay, kat sini kita tunjuk. Okay. So European market masih buka. Okay, so diorang berdua akan bergaduh kat situ. So volatility tadi tu waktu London market kita cakap liquidity. Okay, tapi bila waktu New York market buka pula kita akan volatility. Okay, bermaksud lagi market lagi agresif bergerak. Bermaksud dia akan kalau tengah menaik tu dia akan berlawan balik, turun sikit naik balik, turun sikit naik balik. Ada sideways dia besar. Macam tu lah. Okay, kalau liquidity banyak, maknanya bila dia naik tu laju. Atau dia naik turun tu laju. Tapi volatility dia lain sedikit. Bila volatility maknanya dia akan bergerak tu, kalau dia turun banyak. Naik, turun banyak. Dia jadi agresif. So pada waktu ni dia akan sedikit bahaya jika tak prepare lah. Bila kamu tak prepare bila trading, habis kena kat sini. Okay. So, kena berjaga-jaga pada waktu malam. Bila trade waktu malam, kena jaga-jaga sedikit. Standby. Okay, kalau apa-apa terjadi. Okay, tetapi waktu malam ni paling seronok lah. Di mana banyak news yang berlaku di waktu malam. So, movement dia, kita akan tunggu waktu news lah. Okay, so US data. Selalunya kita akan tunggu data daripada US. So, bila data US kuat, ataupun data US positif, Euro USD akan turun, GBP USD akan turun. Macam itulah kita trade. Okay, trade based kepada news. Okay, so waktu yang paling bagus nak trade. Waktu yang paling bagus tu kita akan selalunya fokus di antara waktu London dengan New York lah. Okay, so kalau let's say kamu full time trader, bila-bila masa boleh trade tak ada masalah. Ikut currency apa yang kamu nak trade lah. Okay, so kalau kamu suka trade yen, kamu trade waktu siang. Kalau suka GBP, trade waktu petang. Okay. Tetapi kalau macam untuk trader yang ada restriction, ada masa-masa tertentu saja. Tengok pada pukul berapa yang kamu nak trade tu. Kalau contoh kamu hanya boleh trade waktu malam saja contohnya. Okay. So kamu fokuslah kepada USD. Okay. So bila fokus USD, kamu boleh ambil mana-mana currency pair. Tak ada masalah. Kamu boleh ambil Australia, boleh ambil Euro, London. Okay, so semua tu kamu boleh ambil. Tak ada masalah kat situ lah. Okay, so hari yang terbagus. Hari yang terbagus, selalunya kita akan fokus 3 hari di tengah-tengah. Hari Selasa, Rabu dan Khamis. Okay, so hari Isnin tu, market masih baru mula nak buka. Movement tak besar. Okay, sebab US market tu pula waktu malam. So hari Isnin tu dia masih hari Ahad bagi dia. So dia masih tak ada movement yang besar. Okay, so pada hari Jumaat pula lebih kepada orang nak tutup position. So kita langsung tak galakkan trade. Bermula trade pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat tu lah masa orang sibuk nak tutup position, kamu pula sibuk nak masuk position. Kamu melawan arah market. Susahlah kat situ. Okay. Alright. Tadi tu ada apa-apa soalan? Sesi senang. Market session tak susah nak belajar. Okay. Cuma kamu kena tahu bila masa yang kamu free nak masuk trading. Bila kamu start, okay, kalau contoh kamu start pukul 3 petang, kamu fokus Euro, fokus GBP. Simple. Kalau kamu boleh trade waktu malam, kamu fokus USD. Okay, kalau kamu boleh trade waktu siang, kamu fokus Australia ataupun Japanese Yen. Okay, so pilih currency mana berdasar kepada pukul berapa yang kamu akan trade. Okay,
Tak boleh ikut suka-suka kamu. Nak trading tu ikut suka-suka market, bukan ikut suka-suka kamu. Okay, sebab waktu market tu, waktu dia yang aktif. Kalau contoh saya cakap, ibaratnya kalau kamu nak beli ikan segar, kamu akan beli pada waktu siang, takkan kamu beli waktu malam. Itu macam tu lah maksudnya. So kalau kamu nak cari Japanese yen, kamu akan cari waktu siang sebab Tokyo market buka siang. Macam tu. Okay. Nak cari euro, trade waktu petang sebab euro baru buka waktu petang tersebut. So volume ada, volatility pun ada. Itu maksud dia lah. Okay. So setakat chapter yang tadi tu ada soalan tak? Saya bagi masa sedikit fikir. Kalau ada rasa soalan. Kalau tak ada soalan, beritahu tak ada. Tapi sometimes Friday cikgu lagi volatile dari hari biasa. Sebab orang tengah tutup position. Dia volatile sebab orang tutup position. So bila tutup position, market tu akan menjadi kosong. So harga tu akan cari balik kat harga mana yang sebelum ni kita buka position. Okay, so market ni bergerak berdasar kepada supply and demand kita lah, interest kita. Kita masuk buy, harga naik. Kita masuk sell, harga turun. Tapi apabila kita tutup position, apa yang terjadi? Market tu akan berpatah balik. Maksudnya market tu akan berpatah balik. Contoh macam, dia tunjuk contoh. Tunjuk contoh gold. Contohnya kat gold. So, macam semalam, market menaik. Maknanya orang buy. Buy. Bila dah habis buy tu, orang tutup position. Nampak tak? Bila kamu tutup position tu, dia akan, harga tu akan naik, turun balik. Naik, turun balik. Sebab orang dah start mula tutup position. So, bila ramai tutup position, dia pun akan start mula turun. Itu maksud dia lah. Okay, bila kamu tutup position, market akan berpusing balik. Mencari balik posisi apa yang kamu masuk. So, dia akan pergi balik pada harga tersebut. Dia akan berpusing balik. Itu maksud dia lah. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Ada. Goal ni boleh trade lepas pukul 2 pagi tak? Atau kita? Boleh tu boleh. Tapi kenapa? Melainkan kalau let's say memang abang free time siang-siang pukul 2 pagi tu trade lah. Tak ada masalah. Tapi kalau abang dah trade dari siang, lepas tu 2 pagi tu pun nak masuk trade lagi, tak payahlah. Okay, movement dah tak banyak. Melainkan memang waktu free abang nak trade tu memang pukul 2 pagi tu saja. Bolehlah trade. Best time trade gold, dia tak ada best time sebenarnya. Dia akan base pada keadaan market, especially keadaan USD. So bila USD lemah, gold akan laju. Kamu just fokus kat USD je. Nak trade gold, fokus kat USD. Okay, masa tutup position tu berlawanan ke cikgu. Kalau position sell, dia akan naik gitu. Betul. Kalau masa market tu, contoh, market tu tengah menaik, bila dia dah habis naik, bila kamu dah start tutup position, dia akan, harga market tu akan turun balik. Sebab dia kena cari balik harga yang sebelum ni. Kat mana yang dia bermula naik balik. Itu cara dia. Kita boleh trade USD index. Boleh tu boleh, tapi tak digalakkan. Margin dia sangat besar. Is gold the best to trade in forex? Before you start trading gold, trade currency first. Okay? Kalau nak trade gold tu, kena trade currency dahulu. Tidak digalakkan bila kamu first time trader, kamu terus masuk kat gold. Sebab gold dia sangat agresif. Movement dia besar. Contoh, let's say saya buat comparison antara semalam lah. Movement semalam. Okay, so movement semalam, kalau kamu perasan, setiap currency movement semalam sangat besar juga. Okay, ni movement semalam lah. Okay.
that currency was quite active malam semalam. Okay, disebabkan oleh US lah. Okay, so US dia tengah lemah semalam tu. Okay, so saya kira saya tunjuk movement dia. Okay, kalau kat Australia, movement semalam tu dalam 50 pip. Dekat Euro, dia dalam 70, 80 pip. Okay, dekat GBP, 110. Okay, kalau kamu tengok kat gold, sampai 240. Double daripada apa yang berlaku dekat currency. Okay, so kalau kamu tengah buy tu, memang kamu pun profit banyak lah, double profit. Tapi kalau kamu tengah sell, market tu makin keep going up, maka kamu punya loss pun double daripada kalau kamu trade di currency. So risiko dia, risk and reward dia adalah double daripada apa yang berlaku di currency trading. Demam lah jawabnya. Demam tenung. Tenung cat tu. Turunlah. Okay, so nak trade gold, pastikan kamu dah biasa dengan trade currency. Okay, dan barulah kamu boleh shift kepada trading kat gold pula. Dan kena pastikan equity kamu lebih besar berbanding dari masa kamu trade di currency dahulu. Kalau contoh dulu kamu trade currency menggunakan $100 sebagai equity, di gold pula kamu kena gunakan sekurang-kurangnya 200 hingga 300. Sebab movement dia 2 hingga 3 kali ganda lagi besar berbanding dengan currency. Okay, bukan tak boleh trade. Okay, tapi movement dia lagi besar lah. Okay, so seterusnya ini how to trade, tak ada apa-apa pun sebenarnya slide dia. Ni basic je, cerita basic je. Okay, so macam ni base currency, code currency ni tak ada apa sangat lah. Okay, so long short. Okay, so selalunya kalau kamu tengok cerita-cerita finance, kita akan banyak menyatakan long atau short position. So long tu adalah untuk buy, short tu sebenarnya kita tengah menjual. Okay, so kalau kamu bila tengok cerita-cerita finance tu, cerita stock market ke apa, bila dia cakap kita orang tengah masuk long, okay, long tu tengah membeli. Kalau short, dia tengah menjual. Okay, so kalau let's say cara senang nak mengingat long tu apa, long tu buy, short tu sell, macam mana nak agak-agak ingat tu. Okay, so antara cara dia, kamu boleh gunakan, kalau long tu maksud, kalau buy tu maksud bila kamu nak beli barang tu, kamu akan berfikir panjang. Long. Nak beli tu kamu belek-belek dulu, tengok harga banding dengan barang lain. Kamu mengambil masa yang panjang sebelum membeli sesuatu. Tetapi bila kamu menjual, laju je nak jual. Short period of time. Cepat je nak jual, cepat je nak nak suruh orang beli. Okay, so kalau long tu kita membeli, short tu kita menjual. Itu je. Okay, so bid ask spread, ni tak ada apa-apa lah. Bid ask spread tu dia punya beza harga dia saja. Okay, so spread tu yang apa yang kamu akan bayar setiap kali kamu masuk position tu lah. Okay, so ni ialah bila nak tahu nak buy atau sell. Okay, bila nak tahu yang kita kena buy atau kena sell. So selalunya kita akan base kepada fundamental. Okay, movement nak masuk buy atau sell tu kita akan base kepada fundamental lah. Okay, so ni antara contoh-contoh je lah, secara simple. Okay, tak ada apa sangat ni. Ni contoh-contoh. Maksud dia akan base pada fundamental. Apa yang berlaku secara fundamental kat currency tu dia akan impact. Okay, so kalau contoh, maksud macam semalam. Okay, so semalam US telah menyatakan yang dia akan kekalkan interest rate pada kadar yang sangat rendah. Okay, dan dia akan start membeli bond kat situ lah. Okay, so bond. Okay, so bila dia menyatakan kenyataan tersebut, dia menunjukkan USD sangat lemah pada masa tu. Itu maksud dia. So bila kenyataan tu keluar, kita tahu USD tak boleh nak recover. So apa yang terjadi dekat market? So currency lain lebih kuat berbanding dengan USD malam semalam.
Itu yang berlaku je lah. Okay. So ni semua kamu nampak. USD turun. USD lemah. USD lemah. Okay. So base pada USD index pun sama. USD index pun turun. Okay. So kita nampak dari situ lah. So kita akan trade selalunya berdasarkan kepada fundamental. Fundamental tu nak tahu arah market. Market mengukuh atau melemah. Technical tu untuk nak cari entry point. Kita dah tahu market tu tengah menaik, okay, kita akan nak cari buy pada mana, kat mana kita nak cari buy. Itu kamu guna technical. Kalau nak tahu arah market, nak buy ke nak sell, kamu kena tahu fundamental. Okay. So PIP tu adalah perkiraan dia lah kat belakang ni. So biasa yang kita tengok ialah kat sini saja. Sampai sini saja. So ini dolar. $1 10 sen. Macam tu. Okay. Kita tahu yang ini. Tapi bila kita trade, kita akan trade nombor yang kita tak ada nilai. Bagi kita, tak ada nilai kat belakang dia. PIP. Dia lagi belakang sedikit lah. Okay. So kalau macam kamu pergi money changer pun, walaupun kita tunjuk perubahan harga kat belakang ni, bila kamu tukar duit pun, kamu hanya akan dapat yang bahagian depan saja. Belakang tu kamu tak dapat. So, kalau kamu nak cari keuntungan di belakang ni, kamu kena trade dalam forex. Baru dapat keuntungan dia. Okay. So, lot tak payah lah. Ni lot dia size kamu. Trading size yang kamu nak masuk tu lah. Okay. Leverage ni adalah cagaran. Okay. Cagaran tu bermaksud setiap kali kamu masuk position, broker akan pegang sedikit duit kamu sebagai cagaran. Bila kamu dah tutup position, cagaran tu akan dipulangkan balik. Selalunya USD index berlawan dengan gold, tapi ada masanya dia selari. Kenapa dia? Ada faktor apa tu? Okay, so kalau dia selari, kena tengok keadaan masa tu. Apa yang membuatkan dia selari? Siapa yang ikut siapa? Kena tahu tu. Okay, sebab tak selalu dia akan selari. Ada waktu-waktu dia ada waktu-waktu tertentu dia lah. Okay, sebab dia akan kena tahu impact yang mana yang ikut siapa. Okay, kalau contoh let's say saya cakap USD tengah kukuh contohnya. Okay, so USD tengah kukuh, USD index tengah menaik. Tiba-tiba gold pun sibuk naik sekali. So kita kan rasa pelik, kenapa gold pun naik, sebab tanya gold turun. Okay, so mungkin pada masa tu dia ada cerita tentang gold tu sendiri. Mungkin dia cakap apa tu, demand pada gold telah menaik contohnya. So semua orang tengah membeli gold pada masa itulah. Okay, so dia takkan selalu muncul keadaan di mana USD dan gold seiring sejalan, susah nak jumpa. Okay, kadang-kadang dia berlaku. Mungkin kalau sebulan tu mungkin sekali dua je. Okay, dia takkan berlaku selalu. Okay. Okay, so seterusnya ialah type of orders. Type of orders ni adalah position, macam apa position yang kamu nak masuk lah. Okay, so kalau macam market order ni instant lah. Okay, kamu nak masuk buy, nak masuk sell pada harga semasa. Harga semasa, market price kita panggil. Okay, kalau harga sekarang sekian, okay, kamu nak buy dan nak sell pada harga tu, masuk terus. Tak ada masalah. Okay, so itu market order. Okay, so order dia ada lagi satu jenis. Pending order kita panggil. Okay, so kita ada limit dan kita ada stop order. Limit order, stop order. So yang ini dia akan confusekan orang sedikit. So saya takkan guna kat sini, saya guna dekat chart. Lagi senang lah. Okay, so bila kamu buka order tu, kamu akan ada market execution, which is harga semasa lah. Kamu nak tekan buy dan sell, dia akan dapat harga semasa. Okay, so bila kamu tukar kepada pending order, menu dia pun akan berubah. Okay, so kamu akan ada 4 jenis order. Okay, so kamu ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Okay, so 4 fungsi dia semua berbeza. Okay, so kita start off dari buy limit dahulu.
So buy limit ni maksud kamu nak membeli pada harga lebih rendah dari harga semasa. Buy limit tu kamu nak beli pada harga yang lebih rendah daripada harga semasa. Okay, tetapi pada masa hadapan. Bukan sekarang. Kalau kamu tekan sekarang, dia tak dapat apa jadi. Okay, nampak Dia takkan tak dapat apa jadi. So, kamu akan kena tunggu apa yang akan berlaku. Bermaksud, kalau contoh kamu cakap, kejap lagi mungkin market nak turun dahulu sebelum sambung naik. So, kamu nak beli pada harga yang masa dia turun. Okay, so kamu buat apa? Kamu letak buy limit. Okay, dia akan beli pada harga yang lagi rendah. Okay, so kalau buy stop, kamu akan membeli pada harga yang lebih tinggi daripada harga semasa. Bermaksud kalau kamu anggap kejap lagi pukul 10 market akan tiba-tiba naik ke atas. So kamu tak nak terlepas peluang, kamu letak buy stop pada harga yang lebih tinggi sedikit daripada harga semasa. So bila harga tu naik, terus buka order kamu. Itu cara dia lah. Okay, so seterusnya adalah sell limit. Sell limit ni dia terbalik dengan buy limit. Buy limit kamu nak membeli pada harga lebih rendah dari harga semasa. Sell limit pula terbalik. Kamu nak menjual pada harga yang lebih tinggi daripada harga semasa. Okay. So, sell stop bila kamu nak jual pada harga yang lebih rendah. Okay. So, untuk empat-empat order ni, siapa yang confused? Ada yang confused tak? So, kalau kamu dah mahir, kamu boleh gunakan empat-empat order ni untuk kamu punya kelebihan, advantage lah. Okay, sebab macam tadi saya cakap untuk GBP. Setiap kali GBP tu, setiap kali dia bergerak, dia akan turun dahulu sebelum dia naik kan. So, apa yang kamu dah tahu, besok mungkin dia akan turun dahulu. So, kamu nak buy pada harga kat bawah ni. Kamu akan letak buy limit. Sebentar. So, bila dia turun, kena order buka terus naik. Kamu dapat harga yang paling rendah. Okay. Ataupun kamu tak perasan harga tu turun. Sekejap lagi tiba-tiba dia dah start nak naik. Kamu pun letak pada harga yang lebih tinggi daripada harga semasa. So, bila dia naik tu, kamu punya order pun akan trigger. Itu buy stop. Beli di atas. Okay, kalau beli di bawah, kamu kena tunggu harga tu turun. Okay. Ada soalan tak yang tadi tu? Okay, entry senang. Masuk position senang. Okay. Okay, so kalau stop loss tu, kamu akan letak stop position di mana kalau kamu tengah floating pada jumlah tertentu, kamu nak tutup posisi tersebut, kita akan panggil sebagai stop loss. Maksud dia akan berhentikan loss kamu pada berapa level tertentu. Kalau kamu cakap tak nak loss lebih daripada 20 pip, kamu letaklah kat situ. Stop loss dia 20 pip saja. Okay. Seterusnya adalah trailing stop. Trailing stop ni, kalau contoh, saya ambil contoh, check balik lah. So, kalau contoh kat GBP tadi tu. Okay, contoh kat GBP, okay, market menaik. Bila dia naik, dia turun sedikit. Kita risau. Kan kalau tak tutup, dia sambung turun. Bila kamu tutup, dia naik pula. Kan takut nak tutup. So, kalau letak stop loss pula, nak kena adjust. Kejap-kejap stop loss kat sini. Itu dia makin naik. Adjust lagi. Makin naik, adjust lagi. Leceh kan. Tak nak adjust banyak-banyak kali stop loss. Okay. So, kamu boleh guna trailing stop. Trailing stop ni bermaksud. Okay. Maksud dia kalau kamu buy tu. Kamu buy. Okay. Selagi market tu naik, stop loss tu akan ikut je kat belakang kamu. Selagi market tu naik. Kalau market tu naik, contoh lagi market tu naik. So, stop loss tu ikut. Bila market tu dia turun, stop loss ni tak turun. Dia tunggu je kat situ. Okay, dia akan tunggu ikut kamu lah kalau kamu cakap nak letak 20 pip di belakang. Okay, bermaksud setiap kali market naik, dia akan ikut 20 pip di belakang.
Macam ni lah dia naik, ikut je. Ni entry kamu, ni stop loss kamu, dia ikut. So bila dah tak boleh nak naik lagi, bila turun ni dia tak ikut turun. Dia tunggu kat situ. So bila turun, bila kalau turun tak sampai 20 pip, bila dia naik balik, ni pun akan ikut naik. Okay, tapi kalau let's say dia turun 20 pip, entry tu akan terus tutup secara automatik. Maksud kamu profit semaksimum yang boleh menggunakan trailing stop. Ni antara function yang paling bagus sekali lah. Okay, cuma function ni hanya boleh dibuat di MP4 laptop sahaja. Phone tak boleh. Sebab kamu nak kena adjust dia punya trailing stop berapa pips kamu nak letak. Okay, slide dah habis. Slide hari ni sikit je. Okay, so sebelum kita di shutdown kejap lagi, ada apa-apa soalan tak? Sementara nak tunggu masa habis. Hari ni punya basic je. Kita nak cek tahu waktu bila nak trade apa yang susah. Cikgu brief sikit market condition for each country. Country, kalau brief country kita selalu buat seminggu-seminggu, tak buat setiap hari. Sebab bukan setiap negara tak ada news setiap hari. Okay, so secara basicnya lah, secara basic, Australia masih kukuh. Okay. News tu news pendek-pendek je, tak banyak. Okay, so secara you retrace ke reverse tu? Soalan tu. Okay, kalau dia reverse, nak tahu kat mana dia reverse? Nak kena tahu berapa jauh sebenarnya tu dia anggap sebagai reversal. So kalau macam simple, kamu tengok hari ni je. Tengok open price hari ini. Kalau dia tembus bawah daripada open price hari ni, bermaksud ada chance itu menjadi reversal. Sebab dia dah lebih separuh, kita anggap. Sebab dia dah naik, macam ni lah. Maksudnya, dah naik 40 pip, turun balik 40 pip. Itu bukan retrace. Itu dah jadi reversal. Sebab dia dah pusing balik dari ke mana, ke open price. Okay. Alright, so secara basic fundamental, Australia kukuh lagi. Okay, sebab dia dah dia punya interest rate sangat bagus, memberangsangkan, dan China dah start mula balik operation. So dia memerlukan iron ore daripada Australia balik, so dia dah start build up balik lah. Okay, so demand untuk iron ore daripada Australia sudah menaik balik, tapi masih dalam keadaan slow lagi lah. Okay, Euro pula dia sebenarnya tak ada movement positif, dia more kepada sideways sebenarnya. Dia masih lagi sideways besar dia sebab dia belum settle lagi apa yang tengah berlaku kat negara dia lah. Okay, so macam dia sekarang ni tengah fikir adakah kita nak pulang balik kepada QE, quantitative easing, ataupun kita nak gunakan interest rate. Sebab awal tahun sebenarnya mereka tahun lepas sebenarnya mereka dah memulakan penggunaan interest rate, kadar interest. Sebelum tu diorang menggunakan QE. Okay, QE tu quantitative easing lah. Okay, so sekarang ni diorang tengah, sebab COVID ni, so diorang tengah fikir adakah kita nak berpatah balik pada QE, okay, ataupun kita teruskan dengan interest rate. So diorang masih berdolak dalih lagi kat situ lah, masih belum settle lagi. Okay, GU pula dia tengah positif. Sebab apa? Sebab tengah nak election dah nak mula. Okay, so diorang tengah nak dah dekat dengan election dah. Okay, so banyak benda yang berlaku, banyak stimulus yang telah diberi oleh kerajaan kepada rakyat-rakyat. Okay, so confidence terhadap negara tu ada dekat sini. So that's why bila diorang bagi stimulus ni, maksud diorang bagi macam apa tu, package lah. Okay, siapa yang diberhentikan kerja dapat duit sekat amount tertentu. Okay, so benda tu stimuluskan balik ekonomi negara mereka. Dari segi dalaman lah. Okay, dari segi internal, that's why currency tengah kukuh kat situ. Okay, yen pula kalau kita tengok H4 dia sideways. Dia sangat-sangat besar sideways dia tu. Dia masih belum
tentu lagi nak buat apa. Okay, sebab diorang dah lockdown, lepas lockdown diorang keluar balik, kes naik balik, lockdown balik. Kes lepas lockdown, buka balik, kes naik balik. Diorang jadi stres. So sekarang ni diorang tak boleh nak fokus kepada ekonomi negara. Diorang fokus more kepada virus tu lah. Tengah nak settlekan okay, apa yang patut diorang lakukan kat situ. Sebab diorang punya penduduk padat. Especially kat Tokyo lah. Okay, kat Tokyo tu sangat-sangat padat. Okay, so susah untuk mereka nak kawal keadaan secara besar-besaran. Okay. Alright, so Switzerland franc masih positif. Okay, so Switzerland franc ni sebabkan oleh dia adalah safe haven. Dan sekarang ni keadaan ekonomi yang tidak begitu bagus, ramai yang akan invest kepada safe haven lah. Okay, so di kawasan Euro, kawasan Russia especially, okay, mereka semua akan invest kepada Switzerland franc sebelum ekonomi negara masing-masing pulih. So sekarang ni Switzerland franc seronok lah. Dia sentiasa kuat. Okay, so agak jauh juga kuat dia tu. Okay. Sebab daripada bulan Mac lagi. Daripada start virus hari tu dia positif. So sangat-sangatlah bagus untuk dia. Okay. Canada. So Canada pula dia sebenarnya sideways. Masih lagi sideways sebab Canada terefek. Canada diorang punya punca ekonomi adalah berasal kepada minyak mentah. Okay, so semasa COVID ni, minyak tak ada orang beli sebab kilang tutup, pelabuhan tutup, kapal terbang tak naik, tak terbang. Okay, so tak ada orang beli minyak. So bila tak ada orang beli minyak, Canada tak boleh proses minyak. So bila dia tak boleh proses minyak, dia tak ada duit, tak ada income. Okay, so sekarang ni diorang tengah recover lah. Okay, so sekarang recovery balik. Apa tu, kilang-kilang dah start nak menapis minyak kembali. Okay, so dia tengah kukuh sedikit lah sekarang ni, sebenarnya dia agak kukuh. Dah start nampak penurunan dia. Okay, so semuanya akan base pada berapa cepat negara-negara lain perlukan minyak. Berapa cepat diorang perlukan minyak, dan di situlah kita akan nampak kekuatan Canada secara keseluruhan. Okay, so itu keadaan market fundamental semasa. Panjang cerita dia. Okay. So sementara nak tunggu apa tu, tunggu timer tu habis, ada apa-apa soalan lagi tak? Minggu depan fundamental tak ada apa sangat. Kita check fundamental minggu depan. Sama-sama. Baca Telegram memang panjang. Walau betul, baca detail. Jumaat malam kalau nak trade Canada boleh lah. Dah ada data dia dah keluar. Minggu depan, so minggu depan kita boleh tengok kekuatan Jepun. Okay, sebab orang nak cerita pasal monetary policy mereka. Okay, so GBP pun sama, Canada pun sama. Nampak? So semua orang minggu depan hari Rabu. So chart banyak slow hari Rabu minggu depan nanti. Jangan tanya kenapa. Okay, sebab semua orang menunggu polisi bank masing-masing. Okay, sebab kalau nak tahu adakah negara masih kukuh ataupun kita dah boleh dah stable ataupun masih lagi merundum. Okay, minggu depan US news tak banyak. Kita ada retail sales je last sekali. Jumaat. Khamis. Ni Khamis depan tau, minggu depan. Minggu ni lagi sendu. Tak ada news sangat. Okay, minggu depan New Zealand CPI boleh CPI dia positif lah ni. New Zealand CPI positif. Okay, sebab dia dah start ekonomi dia start agak bagus. Okay, dan Australia pun mungkin ada keadaan yang positif. So China ada satu. Ni sonok lah. Waktu hari Khamis nanti pukul 10 pagi. Okay, so boleh tengok GDP dia. Adakah GDP dia dah recover ke belum. Bulan lepas dia negatif. Maksud dia lagi banyak membeli daripada menjual. So sebab ni data 2 bulan lepas lah. Bulan lepas akan cerita 2 bulan lepas. So bulan ni akan cerita bulan lepas. Okay.
So kamu akan nak tahu bulan ni, adakah bulan ni punya apa tu export sudah cukup untuk cover balik mereka punya expenses. Okay, so Euro pun akan cerita monetary policy mereka juga pada hari Khamis. Dia je lambat. Orang lain semua hari Rabu, dia seorang hari Khamis. So minggu depan start hari Rabu dan Khamis baru exciting. Isnin Selasa tak best, tak ada apa-apa. Dan Jumaat pun tak ada news lah. Order retail sales daripada GBP itu saja. Tak besar sangat. Okay, ada lagi apa-apa nak tanya? Tak ada, semua okey je. Senyap je semua, semua dah okey dah. Tak tahu nak tanya apa dah. Kalau dah tak tahu nak tanya apa, bolehlah kita mengakhiri sesi hari ini. Okay? Confirm tak ada tanya apa, tak ada apa-apa lagi nak tanya. Okay, semua confirm. Okay, kalau begitu saya stop sesi hari ini kat sini sajalah. Okay, so kita jumpa lagi minggu hadapan. So minggu hadapan kita akan mulakan sesi technical pula. Okay, technical. So kita akan bercerita tentang support resistance, trend line, channel, okay, candlestick, chart pattern, Fibonacci. Okay, so semua tu kita akan start. Kita akan mula bercerita minggu hadapan. Okay, so minggu depan bolehlah standby kepada siapa yang nak fokus kepada technical. Okay, so hari ini kita sampai sini saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kemudian dekat dalam grup ataupun PM saya lah. Okay, kepada yang nak slide boleh minta. Okay, so video recording saya akan upload balik besok. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa, kita akhir, kita stop di sinilah. So assalamualaikum dan selamat petang semua. Good evening.